Bila kita tengok kan definisi siapa yang kaya yang tak patut dapat subsidi tu kan, I think level of income yang kita tetapkan 20,000, 25,000 sebulan. Yeah. So this is 40-20? Tak, kalau 20,000, 25,000 sebulan, 31. So, selamat datang ke The Overview Podcast. So, kita baru saja habis Belanjawan 2026 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan hari ini kita nak menganalisis bajet 2026. So, pada episod kali ini, kita telah menjemput Encik Nur Hisham Husin daripada Pejabat Perdana Menteri. Encik Nur Hisham ialah pengarah kanan ekonomi dan kewangan di Pejabat Perdana Menteri. So, selamat datang Encik Hisham. Okay. So, mungkin Encik Hisham ingin memperkenalkan diri Encik Hisham dengan lebih lanjut sedikit. Pasal pengalaman saya. Pasal pengalaman, pasal Allah. Pertama sekali terima kasih kerana menjemput saya. Baik. Untuk podcast ni. Bukan selalu dapat keluar pada office. Okay. Pengalaman saya dah tua dah. Sebenarnya saya masuk kerjaan dalam awal 1990-an. Okay. Ya. Kerja dekat bank, kerja dekat PNB untuk 8 tahun, dekat KWSP untuk 10 tahun. Dalam macam-macam peranan lah. Okay. Sebagai ekonomis, sebagai pengurus dan sebagainya. Tapi untuk 2 tahun yang lepas ni dekat Pejabat Perdana Menteri, menjaga ekonomi, hal-hal ekonomi saya katakanlah. Itu bukan bermakna saya yang buat semua. Ya, kebanyakan pekerjaan actually sebenarnya daripada kementerian yang terbabit. Saya sahaja review saja untuk pihak PM. So itulah saya punya pengalaman kerja, nak katakan luar biasa sikit tak adalah sangat. Mungkin dari Encik Hisham tak luar biasa lah. Tapi orang yang mendengar tu luar biasa sebab kerja direct dengan PMX kan. So Encik Hisham, kami nak tahu macam mana daripada KWSP Encik Hisham ke Jabatan Perdana Menteri. Macam mana transisi tu berlaku? Oh, long story. Long story tak apa, kita ada masa untuk berbual. Dia long story and short story. Sebenarnya dia I rasa bulan September tu saya dapat panggilan. 2023? 2023. Okay. Dia minta saya berkhidmat dekat PMO. Pasal pada masa tu penasihat pada masa tu nak kena transfer. Okay. Jadi dia orang cari replacement lah. So saya dapat call, saya bincang dengan CEO saya, dia kata tak apa, boleh pergi. Jadi saya itulah sekejap je. Maksudnya dia handpick the best lah. I rasa tak ada lah handpick the best tu. Pasal ada ramai lagi yang berkelayakan sebenarnya. Tapi pada saya kan, ini adalah peluang untuk saya membawa ke hadapan agenda KWSP juga dalam isu keselamatan sosial, dalam isu gaji, ya, dalam isu retirement, ya, persaraan, dan alhamdulillah saya rasa setengah daripada agenda tu pun dah masuk dalam agenda reform kerajaan. Okey. Cik Syam, saya nak tanya sebab bukan setiap hari kita dapat mendengar first hand experience bekerja dengan PMX. So nak tahu bagaimanakah pengalaman Cik Syam 2 tahun ni bekerja dengan PMX? How do you feel? What kind of person is our PMX first hand experience daripada Cik Syam? Saya rasa terkagum. Actually sebenarnya it's been very interesting. 2 tahun yang lepas ni kan, banyak berdialog dengan pihak luar, banyak berdialog dengan pihak dalaman juga. Tapi itulah kebanyakan apa yang terjadi tu I tak boleh inilah kan, tak boleh cakap kan. Banyak yang rahsia. Tapi saya kagum juga dengan PM kita. Dia punya energy level memang tinggi. Okay. Dan dia kalau saya boleh gunakan frasa Inggeris tu, he's a man on a mission and very impatient. So apa yang patut dibuat, dia kata kena buat cepat. Cik Syam, sebelum kita
ke agenda utama kita hari ni. Kita selalu dengar PMX ni dia how do I say, a financial person. Dia tahu menguruskan ekonomi negara. Walaupun sejak zaman dulu bila dia menjadi Menteri Kewangan, okey. Tapi Menteri Kewangan tu dah 20 tahun lebih, dah 30 tahun lebih kan. Does he still have the same mindset today? Adakah mindset dia masih sama hari ni? Does he take what he has for today's economy? I think he's very up to date. Kalau you tengok balik dalam 2-3 tahun yang lepas ni kan, pasal hal teknologi, umpamanya dia memang nakkan Malaysia ni get involved with the latest, daripada AI, crypto, dan lain-lain lagi. So kita sekarang dah ada National AI Office. Dari segi digital asset kita tengah push the agenda. Cryptocurrency dah boleh trade dekat Malaysia, exchange pun ada dekat Malaysia, tokenization of government securities dan sebagainya is all on the way. So dari segi perubahan fikiran tu, dia punya falsafah tu masih sama. Ya, dia balik kepada nilai-nilai. Itu yang jadi rangka Madani tu. Baik. Tapi bila nak katakan daripada segi tactical kan, dia very up to date. Walaupun dia tak faham kan. Walaupun teknologi bukan dia necessarily faham kan, tapi dia kata apa yang latest kita kena fahami. Kita kena fahamkan. Betul. That's very good. Okay, Cik Syam, untuk kita punya topik hari ni, kita nak dive into to our topic today kan. Belanjawan 2026, bajet 2026. Nak pandang balik ke sejarah sikit, okay, dan compare dan bandingkan kepada ekonomi hari ni. Kalau selepas merdeka ataupun sebelum merdeka, dari zaman pertanian, lepas tu kita menjadi negara pembuatan, dan hari ni kita makin fokus kepada perkhidmatan. Okey. Boleh Encik Isham cerita sikit macam mana perubahan yang berlaku dari sudut ekonomi? Apakah strategi yang sedang kita pakai dari zaman dulu sampai sekarang? Mungkin overall lah, secara seluruhnya Encik Isham boleh bagi pandangan. History kan. Saya nak tekankan bahawa apa yang dicapai Malaysia ni sebenarnya luar biasa. Luar biasa. Bukan ramai negara boleh dapatkan peningkatan GDP dengan peningkatan pelaburan, dengan peningkatan income yang kita pernah capai. Bila kita tengok negara-negara lain kan, yang boleh kata seumpama kita, kebanyakan di rantau Asia, dan ada ciri-ciri yang lebih kurang sama. Satu ialah penekanan kepada tata kelola yang baik, ya. Walaupun kita ada isu-isu yang kita orang faham kan. Baik. Tapi sebenarnya daripada dulu lagi, dari segi governance, Malaysia punya governance actually not too bad. Not too bad. Keduanya ialah penekanan kepada pendidikan. Pelaburan dan pendidikan. Pasal tak ada kerja yang ada knowledge, ada skill semua, memang takkan berjalan. Ketiga ialah geografi kita. Ya, kita betul-betul antara kata the trade route antara Asia dengan Eropah dan juga kepada Amerika. So memang kapal memang lalu kat tepi tempat kita. Jadi walaupun ada negara lain yang ada geografi yang lebih kurang sama, tapi kita ada ciri-ciri lain yang dapat kita memanfaatkan. Keempat ialah kita ambil peluang semasa 1980-an. Dari segi strategi, ya, kita ada penukaran daripada pertanian kepada pembuatan, dan pada masa yang sama there's something in 1985 ada what's called the Plaza Accord. Plaza Accord. Ni antara US dengan Eropah dengan Jepun. Ya. Di mana ada intervensi dengan currency Jepun, itu yen. US dengan Eropah tolong push up the value of the yen. And dalam masa yang sama, ini menyebabkan syarikat-syarikat Jepun
keluar daripada Jepun pasal lagi mahal untuk buat pembuatan dekat Jepun. Jadi dia orang datang kat Singapura, dia datang kat Thailand, dia orang datang kat Malaysia. Dan inilah FDI yang kita selalu tekankan lah, we talk about. And this help the transition Malaysia from agriculture daripada manufacturing. Tapi juga kita kena balik pada wisdom kita punya leaders yang lama yang dululah. Dia orang pun nampak benda ni akan jadi. Bila cakap pasal Penang sebagai semiconductor hub kan, daripada 1970-an lagi. Dan ada asas tu, kita dapat membina lebih skills around manufacturing dan sebagainya lah. So it was a long transition. Tapi we were also very lucky. Kan? Pasal persekitaran luar tu dapat menyokong memberi satu impak yang positif kepada kita lah. Betul. Lepas tu kepada perkhidmatan pula ialah ini adalah satu kebiasaan kepada negara-negara yang nak sampai tahap membangun. I think the services is something that we're going to be very good at. How is macam manakah kita punya industri perkhidmatan pada hari ini? Are we doing good? Could be better. Could be better. I mean, there's always room for improvement, right? Yeah. Betul. Tapi I think dari segi teknologi baru, banyak menggunakan, walaupun dia teknologi tinggi, dia ada unsur creativity. Okay. Dari segi programming, dari segi AI, daripada segi multimedia, cyber security as well. Cyber security pun ada. Tapi budak-budak kita actually pandai tau. Pandai. Daripada segi creativity, daripada segi teknologi, actually Malaysia is very good. Very well established. Dengan talent kita semua orang curi. Bakat-bakat kita selalu di ramai orang tak tahu bila cakap pasal kripto ni kan, sebenarnya bila you tengok syarikat-syarikat infra untuk kripto ni, banyak budak Melayu. Okay, that's very interesting. So cuma kita tak tahu. Kita tak tahu. Ini bukan kerja kerajaan ni. Ini budak-budak kita yang berusaha sendiri. Kita nak tanya soalan berdasarkan Belanjawan 2026. Okay. Apabila PMX telah bentangkan dan kerajaan nampak sangat fokus dalam subsidi bersasar. Okay. Sebenarnya apakah tujuan kerajaan? What's the bigger picture dalam usaha kerajaan untuk mengubah suai ekonomi daripada konsep subsidi bersasar ni? Actually sebenarnya subsidi bersasar ni something yang kita cuba nak buat. Tapi dia balik kepada masalah siapakah yang berkelayakan. Kalau kita nak tengok miskin saja, ramai yang terkeluar. Ada they call the segment precariat. Dia bukan miskin tapi dia tak kaya. Mungkin minta maaf Encik nak menjelaskan kepada pendengar kita luar sana, what is subsidi bersasar dulu? Mungkin konsep penjelasan tu lebih clear, lepas tu jawapan Encik yang lebih detail akan buatkan faham lagi. Secara asasnya subsidi bersasar ialah subsidi yang diberikan kepada orang yang betul-betul memerlukan. Daripada asasnya. Tapi dari segi implementasi, ini adalah perkara yang sukar sikit. So bila kita selalu guna istilah T20, M40, B40, dia shorthand untuk kaya, okey, miskin. Tapi ni tak tepat. Memang tak tepat. Sebenarnya T20, M40, B40 ni sebenarnya adalah it's an accident of history sebenarnya. Ni the actual report in T20, M40, B40 ni telah kita gunakan daripada 1970-an. 1970-an. Dia sahaja untuk menerangkan yang atas, tengah, yang bawah saja. Yang the 20, 40 itu sebenarnya arbitrary. Bukan ada maknanya kaya, okey, miskin. Sebenarnya. Jadi bila nak sampai kepada implementasi sasaran, kita patut buat dengan lebih terperinci lagi. Dia kalau nak bagi betul-betul kepada yang miskin, yang
precariat kan, you definition tu kena tepat. Dan masalah kita ialah data yang kita dapat daripada isi rumah. Satunya ialah HIES tu, Household Income and Expenditure Survey tu yang dibuat oleh DOSM. Sebenarnya itu survey sahaja. Dia bukan data untuk keseluruhan orang. Bukan data yang tepat lah. Betul. Wah, statistically boleh katakan tepat, tapi untuk tujuan understanding the differences kan. Tapi kalau bila nak sampai kepada implementasi untuk bantuan daripada kerajaan, kita kena ada data yang lebih tepat. Dan lagi satu isu yang kena kita tangani ialah apakah definisi yang siapa yang memerlukan. Kan? So daripada segi implementation actually not very easy. Bila kata subsidi bersasar ni, satunya bila especially macam STR dengan budi dengan diesel apa semua, kalau kita nak pinggirkan kaya, yang maha kaya yang selalu PM sebutkan, kita kan ada definisi siapa maha kaya itu sebenarnya. Adakah itu RM12,000 sebulan? Adakah itu RM12,000 sebulan seorang atau suami isteri? Itu lagi satu masalah. So, bila kita tengok HIES ni kan, the survey daripada DOSM ni kan, agak-agak berapa isi rumah Malaysia yang ada 2 ibu bapa, 2 anak? Tak sampai 25%. Tak sampai 25%. Tak sampai. So kita selalu tengok purata kan. Kita bayangkan betul. Isi rumah tu 2 orang, laki isteri, anak 2 orang. Tapi sebenarnya tak tepat. Itu purata saja. Bila kita tengok actual experience isi rumah dekat Malaysia ni, banyak yang lain. Ada yang lebih anak. Ada yang ada apa yang kita katakan multi-generational household. Maksudnya atuk ada, nenek ada, pak ngah, pak su, ibu bapa, anak, cucu. So rumah panjang. Rumah panjang pun boleh kirakan isi rumah. Kalau you seorang bujang, you sewakan rumah dengan kawan-kawannya dekat KL, 3 orang, 4 orang lah katakan, 4 orang dekat KL, you all punya pendapatan dalam 3-4 ribu sebulan, you dah kira T20. Because that's 4 times 3 is 12,000. It's 12,000. Betul. Tapi kalau you seorang bujang duduk rumah seorang saja, itu pun you kira B40. Itu B40, itu lagi bawah dari B40. Padahal dia punya keadaan sama. Kan situasi dia sama. Tapi jadi istilah siapa yang kaya, siapa yang tak kaya, siapa yang miskin sebenarnya complicated sikit. Sangat susah untuk ditujukan lah kepada siapa. Betul. So itulah bila nak kata satu data tu kena dikumpulkan. Lepas tu definisi kena ada. Lepas tu nak identify siapa yang kaya, siapa yang miskin. Ya, bukan perkara yang senang. Ya. So kembali kepada soalan saya yang asalnya, apakah hala tuju besar kerajaan? So bila katakan Budi 95 ni kan, bila kita tengokkan definisi siapa yang kaya yang tak patut dapat subsidi tu kan, dia punya I think level of income yang kita tetapkan dalam 20,000, 25,000 sebulan. Household income lah. Household income. 20,000 sehingga 25,000 sebulan. So this is 40-20. Tak, kalau 20,000, 25,000 sebulan, 31. Jadi kalau 1% saja yang kita nak keluarkan, tak gunalah. Pasal dia punya savings daripada subsidi tu tak banyak. Tak banyak. I mean, baik includekan lah, baik masukkan sekali. Okay. It's not worth the effort. That's very interesting. Okay. So actually itu soalan berikut saja, soalan follow up saya. PMX asyik mengatakan bahawa subsidi ni tak patut dinikmati oleh golongan yang kaya. Okay. Maksudnya bukan untuk golongan T50. Tapi selepas pembentangan telah dibuat, it's come back to the same question, tapi tak apa, kita akan dengar. Tapi selepas pembentangan telah dibuat, kita melihat
subsidi ni diperuntukkan oleh semua rakyat. It's for everyone. So contohnya macam budi 95 kan, naik budi 95. Saya bukan T20, saya mungkin bawah sana. Tapi mungkin Encik Isham boleh enjoy budi 95. Okay, maybe you are T20, we never know. Okay, it's just an example. Saya tahu mana saya T1 sebenarnya. T1. Okay, di manakah subsidi bersasar di dalam konsep ni? Bila kita kata T15 sebenarnya dalam 15-16 ribu ringgit saja. Jadi tak banyak beza. So maksudnya anggapan kita selama ni salah. Kita selalunya anggap T20 tu bukan necessarily kaya. Betul. Dia tak adalah berjuta-juta atau 50, 30, 40 dia ribu. bukan ada orang gaji, ada driver semua. Tak ada. T20 ni sebenarnya adalah orang actually you tahu apakah perbezaan utama antara T20 dengan B40? Ya, jelaskan. Okay. Secara umumnya purata income earner, pendapat orang yang mendapat pendapatan dalam isi rumah tu kan, secara puratanya 2 orang. Okay. Tapi bila kita tengok T20 punya data, dia punya purata sebenarnya 3 orang. Okay. So the biggest difference antara T20 B40 ialah dekat B40 2 orang, dekat T20 3 orang. Okay. Actually sebenarnya beza pendapatan tu kira per kapita pada individu tak banyak beza. Sebenarnya tak banyak beza. So dalam bahasa yang mudah, saya bagi contoh keluarga saya. Ibu saya bekerja, kakak saya bekerja, betul. Abang saya bekerja, betul. Saya bekerja, adik saya bekerja. 5 orang. Dah 5 orang bekerja. Ayah tak bekerja lah, ayah pencen lah. So 5 orang ni, bila kita puratakan gaji, maksud kita dikira golongan T20? Mungkin kalau you ambil total jumlah dia T20. Actually might be T10. For the first time dia I rasa kaya. Tapi itulah bukan bermakna T20 tu kaya. Okay, sebenarnya. Pasal bila kita tengok data-data yang betul-betul terinci kan, ada yang ada 5 orang, ada yang ada 10 orang. Rumah panjang umpamanya kan. 10 orang, 12 orang. Mungkin kami tak kaya, tapi mungkin istilah T20 tu buatkan saya rasa kaya. Tapi bila kita tengok dari segi individu, bila tengok pelapasan cukai apa semua kan, di manakah you patut bayar cukai pendapatan, dia dalam 4,000 lebih je kan. 4,000 lebih bermaknanya you dah T25 secara individu. Kita punya tax base actually very narrow. Tapi itulah 4,000 ringgit kan, dah T25 secara individu. Tapi kalau isi rumah dah B40, definasi kaya, miskin, tak bagi tepat lah. Itu kena kita tengokkan lah. Tapi pada saya kan istilah T20, M40, B40 patut buang. Tak patut dipakai. Okay. Kita nak refer kepada satu slide. So ini ialah statistik hutang kerajaan persekutuan berbanding KDNK. Okay. Soalan dia, Cik Syam, hari ni netizen dekat social media tumpang hentam kan, suka cakap soal hutang negara. Okay. Mungkin bukan netizen saja, tapi mungkin daripada parti perbankan sekali. Okay. Pada hari ini, berdasarkan report kita, laporan kita hari ini, hutang hard ceiling telah mencecah 65% berbanding KDNK. Okay. Tapi kalau nak berbandingkan dengan negara lain, seperti contohnya negara Jepun, negara USA, okay, Amerika Syarikat, hutang dia lagi tinggi. Okay. Tapi mereka tak ada masalah dalam menguruskan ekonomi. Okay. Contohnya Jepun punya hutang melebihi 200%. And then Amerika Syarikat hutangnya hampir 124%. Okay. Singapore 140. 140. Today 140. That's why we need the economics. Kenapa untuk negara kita, untuk negara Malaysia, kita perlu risau sangat pasal hutang ni? Apakah beza situasi kita dengan negara lain? Sebelum saya masuk isu perbandingan satu kena jelaskan had hutang ni kan. Pasal actually sebenarnya dia bukan it's actually quite complicated. Pasal bila kira had hutang dalam akta dan perlembagaan, actually banyak limit, bukan satu saja. Okay. Kalau yang kita katakan had yang betul-betul bawah undang-undang, 60% saja.
60% saja. Tapi dia adalah untuk satu subset hutang negara, bukan keseluruhan. Okay. So yang akta yang terkini kita panggil Financial Responsibility Act FRA katakan 65, tapi itu adalah sasaran saja. Bukan had yang ni yang betul-betul constraint hutang negara. Lagipun ada had untuk tiap-tiap instrumen hutang negara, daripada MGS kepada GII kepada Treasury Bill kepada macam-macam. Ada banyak-banyak instrumen, ada had tersendiri. Tapi kebanyakannya dalam ringgit Malaysia. 97-98% hutang kita adalah dalam ringgit Malaysia dan kepada orang Malaysia. Pemegang utama hutang kerajaan ialah KWSP, KWAP. Dalam 45%, dalam lebih kurang lah. Bermakna apa-apa bayaran faedah atas hutang atau bayaran pendapatan daripada hutang tu actually sebenarnya dihulurkan kepada rakyat Malaysia. 40% siapa yang kerajaan bayar tu actually balik kepada rakyat Malaysia. Kedua ialah dalam rangka akta Malaysia ni kan, kita ada unik sikit. Negara lain, I tak pernah jumpa dekat negara lain. Hutang di Malaysia hanya boleh digunakan untuk tujuan pembangunan sahaja. Sahaja. Tak boleh gunakan untuk operasi, tak boleh gunakan untuk bayar gaji penjawat awam. Tak boleh digunakan untuk pembelian apa-apa. Dia hanya boleh digunakan untuk tujuan pembangunan sahaja. Contoh tujuan pembangunan? Sekolah, hospital. Dia bangunan perkhidmatan yang berbabit dengan bangunan, pembuntuangan, loji air, power generation, grid, benda-benda macam tu lah yang boleh dipakai, baru boleh guna hutang. Kalau tak kalau benda lain kena dibiayai oleh cukai. Mesti dibiayai oleh cukai. So kita punya situation ni actually unik. So ada constraint kepada apa yang hutang boleh digunakan. Budi tak boleh digunakan hutang. Apa-apa subsidi tak boleh gunakan hutang. Kena datang daripada hasil cukai. So bila katakan yang had tu kan, saya tak adalah risau sangat sebenarnya. Tak begitu kritikal? I rasa the critical part is actually the bayaran faedah, bukan pada hutang. Bayaran faedah sekarang dah mencecah 15% daripada hasil kerajaan. Which is quite high. So daripada segi pengurusan aliran tunai, itulah yang kita fokus kepada. Bila cakap pada bila ada visit daripada rating agency dan sebagainya, S&P lah, Fitch apa semua, dia orang tengok yang tu sebenarnya. Pasal itu menjejaskan operasi kerajaan. Boleh menjejaskan operasi kerajaan. Jadi fokus ialah actually kurangkan pembayaran faedah tu. Tapi dari segi pembangunan, kalau kita buat investment dengan tepat, pulangan kepada negara lebih tinggi daripada faedah yang kita bayar. Bila katakan pembetulan loji air umpamanya, jalan raya umpamanya, yang ni persekutuan punya level lah, sekolah, hospital dan sebagainya, pulangan kepada rakyat lebih tinggi daripada faedah yang dibayar oleh kerajaan. Jadi kita tak we don't borrow for consumption. Bukan macam credit card. Ini bukan credit card. Ini adalah kita meminjam untuk tujuan membina negara sahaja. So itu yang bezanya situasi dekat Malaysia dengan negara lain. Kalau perbandingan negara lain pun, saya rasa kita negara membangun. Kita bukan negara macam Jepun atau US. First hand class lah. Kita income dah nak sampai benda tu, tapi kita negara kecil sebenarnya. 33 juta orang sahaja, bukan macam Jepun 60, bukan macam US. Amerika dah 300 juta kan. Jadi kita punya market kecil. Walaupun
nak katakan actually pasaran modal ni kita ni actually not too bad daripada segi development dia. Tapi itulah, ada had kepada apa yang kita boleh pinjam. Kita tak nak pinjam daripada luar. Tak nak pinjam dari luar lah. Jangan, pasal itu ada risiko tinggi. Especially currency punya difference kan. Baik. Kita tak nak bayar dalam yen, kita tak nak bayar dalam dolar. Kita nak bayar dengan ringgit Malaysia. And then kalau boleh hutang tu dipegang oleh rakyat Malaysia sendiri. Jadi apa-apa faedah yang dibayar balik kepada rakyat Malaysia. So dari segi itu saya rasa 60% tu kira had tu kita boleh manage. Tapi faedah tu kita kena kurangkan lah. Apakah langkah-langkah untuk mengurangkan faedah ni, Cik? So satunya ialah ni dah jadi cerita teknikal tadi. Tak apa. Kita nak tahu, kita nak educate kita punya rakyat dekat luar sana. So satu langkah yang dibuat ialah dekat Kementerian Kewangan dah ada Debt Management Office. Dia uruskan hutang negara. Actually dia tengok benda-benda macam the term structure. Sorry ada technical term. Term structure maknanya pasal kita punya hutang ni ada berbagai instrumen dengan pelbagai apa dia kata demi term. Demi term tu sebenarnya berapa lama kita pinjam. So kalau kita buat housing loan sebenarnya dari segi individu kita buat 20 tahun ke 30 tahun dan sebagainya. Bila kita tengok hutang kerajaan kebanyakannya dalam 7 tahun 10 tahun. Very short term. Relatively short. 7 tahun 10 tahun dikata medium term. So ada juga 3 tahun, ada juga 5 tahun, ada juga 20 tahun. Saya pernah tengok negara ada buat perpetual. Sampai bila pun tak payah bayar. Wow. So saya pernah tengok ada negara buat 999 years. That is crazy. Itulah lagi satu perbezaan antara kerajaan dengan individu. Kalau individu kita tahu kita ada tempoh hayat. Tempoh hayat. Dan akhir hayat tu kita bayar semua hutang kita. Kerajaan tak ada tempoh hayat. So sebenarnya bila kita tengok hutang negara ni sebenarnya kita masih roll over, maknanya kita masih berhutang daripada hutang yang kita terbitkan semasa kemerdekaan. Kemerdekaan 1957. Actually ada satu example ni kan, ada kerajaan UK. Dia masih membayar hutang yang diterbitkan semasa Perang Napoleon dulu. Dekat 220 tahun dulu. Wow. Masih bayar. Tapi dia time tu tak ada tinggi sangat. Tak ada tinggi sangat, dia sikit lah. Itulah. So satu strategi untuk menangani isu hutang ni ialah you kena fokus kepada numerator. Dia kata pasal nisbah hutang ni sebenarnya nisbah lah. Dia hutang atas KDNK. So kalau you membesarkan KDNK, hutang tu automatically nisbah dia automatically turun. So itulah kenapa fokus pada hutang negara ialah kepada pembangunan. So kalau KDNK tu berkembang, automatically nisbah akan berkurang. So you focus on growth. Cik Isham, atas pengalaman Cik Isham, your expertise, what is your take on this slide? Kita melihat hutang kerajaan sejak 2016 makin meningkat. Tapi konklusinya lepas apa yang Cik Isham telah jelaskan dalam bahasa mudah, apakah pendapat Cik Isham tentang slide ni? Satu ialah yang nampak 2020 hutang meningkat kerana COVID. So meningkat saya mendadak lah. Mendadak. Pasal masa tu kita ada apa yang dipanggil ada akta baru mengenai COVID. Kita dibuat dekat parlimen. Dia menubuhkan dana baru, dana COVID yang ada tempoh had 3 ke 5 tahun. Itu 3 tahun. Di mana kita gunakan hutang untuk membeli vaksin.
Untuk membeli vaksin. Okey. So vaksin-vaksin yang kita Terpakai, dapat, vaccination yang kita dapat COVID vaccine tu sebenarnya daripada hasil tu. Okey. Lagi satu daripada supply untuk protective gear. Katakan glove lah, apa semua, PPE semua tu bawah tu. Okey. Dana untuk menampung SME apa semua bawah tu. Ya, tapi dia very short term. Lepas tu kita kena tengok isu pembangunan negara. Banyak-banyak infra yang perlu diperbarui, ditambah. Umpamanya air, elektrik, grid, isu sekolah, ya, tak kecukupan hospital dan sebagainya. Itu yang meningkat dalam 2023. Lepas tu ada juga pertukaran definisi. Dalam masa yang sama, dulu ada kategori yang boleh katakan semi pembangunan yang di bawah bajet operasi. Yang patutnya di bawah pembangunan, itu ditransfer balik kepada pembangunan. Itu yang naik hutang negara. Dulu di bawah 10-15 tahun dulu kita terbitkan, tak ada terbitkan, kita banyak guna kaedah government guaranteed yang tak patut dibuat. Macam contohnya pembiayaan MRT, prasarana, dana infra, dia banyak gunakan government guaranteed. Ini apa yang kita katakan off balance sheet. Dia tak masuk dalam rangka kewangan kerajaan yang patutnya masuk dalam rangka kerajaan. So ada pertukaran definisi dekat situ, itu yang meningkatkan hutang negara yang official lah. Tapi dah bawah FRA, kerajaan telah komit kepada menurunkan nisbah tu sampai 20-30. Saya nak tanya Cik Syam mengenai defisit fiskal. Mungkin Encik Syam boleh terangkan apa itu defisit fiskal, dan selepasnya soalan follow up dia ialah kenapa kerajaan ingin mengurangkan defisit fiskal kepada 3% pada hari ini. I think at the moment is 3.5. 3.5 kan. So kenapa apakah signifikasi untuk mengurangkan kepada 3%? So mungkin Encik Syam boleh jelaskan tentang tu? 3% tu sebenarnya adalah satu nisbah yang is generally accepted. 3% tu is the okay level. Dia tak ada, ini memang arbitrary. Dia tak ada research belakang dia semua. Dia kata 3% je. Secara standard 3% is a good level. It's a good level. It's a good safe level. Ya. Jadi kalau boleh kita nak kurangkan sampai 3%. Walau bagaimanapun. Ya. Seperti yang saya cakap tadi, sentiasa ada walau bagaimanapun. Hutang di Malaysia hanya boleh digunakan untuk pembangunan. Ya. Bila kata defisit fiskal tu sebenarnya ialah lebihan daripada hasil cukai yang kena dibiayai oleh hutang. So let's rephrase that. So defisit fiskal ialah tambahan daripada hutang cukai. Lebihan daripada hasil cukai. Hasil cukai. Hasil cukai dan hasil bukan cukai. Ya. So hasil cukai dengan bukan cukai ni disalurkan kepada operasi. Hutang tu disalurkan kepada pembangunan. Kalau kita tak buat invest dalam pembangunan ni kan, tak tahu apa jadi kan negara. Kita unjuran daripada untuk kegunaan elektrik umpamanya. Pasal kita banyak dengar pasal data center sekarang kan. Data center memang makan elektrik. Ya. Walaupun ada manfaat kepada kita dari segi AI dan sebagainya, the cloud computing apa sebenarnya, tapi dia memang makan elektrik. Jadi kita kena plan elektrik tu. Pasal nak bina jana kuasa tu, stesen jana kuasa tu 3-4 tahun. Jadi kita kena tengok 5 tahun 10 tahun ke hadapan, apakah keperluan elektrik, apakah keperluan air, apakah keperluan untuk pendidikan, apa semua kena plan 5-10 tahun ke depan. Ya. Dan kita tak boleh abaikan. Ya, kalau kita tak invest sekarang, 4-5 tahun ke depan tengok blackout. Kan? So ada isu elektrik, ada isu air kan. Kita memang kena plan long term. Jadi
keperluan untuk defisit sekarang ialah sebenarnya untuk keperluan masa depan. Jadi tapi kita kena kita kena manage lah antara keperluan masa depan dengan keperluan sekarang. Faedah boleh kita bayar ke tak? Hutang kita boleh wang beli ke tak? Kan? Jadi it's a balancing act. So how long does it take untuk kita dari 3.5% untuk bawa ke 3%? Agaknya berapa lama tempoh itu? Berapa lama pada masa sekarang unjuran kita dalam 4-5 tahun. 4-5 tahun. Dalam 20-30 insya-Allah boleh sampai. 20-30. Secara realistiknya adakah benda ni boleh dicapai? Pasal kita boleh kontrol kewangan kerajaan. Kita tak boleh kontrol KDNK. Yang sebenarnya pasal cakap pasal denominator tu kan, KDNK tu ialah the wildcard, the joker. So kalau negara dapat pertumbuhan yang baik, dan semalam pun kita ada report pasal suku ketiga kan, very good, 5.2%. 5.2%. Yeah, very good growth. So kalau kita dapat mengekalkan prestasi pertumbuhan macam tu, dan insyaAllah okay. Kita nak tengok lagi satu slide. Slide ni mungkin rakyat akan lebih rakyat akan lebih menghayati. Okay, sebab satu isu yang sangat lama dalam negara kita. Okay, isu gaji dan pekerjaan dah lama menjadi satu isu. Okay, dah lama menjadi satu masalah. Tak kisahlah fresh grad ke, yang dah lama dah bekerja ke. Ramai kerja pada hari ini, kerja yang ditawarkan kepada orang di luar sana tak setara dengan kelayakan dan tak sama dengan the salary doesn't match, they say. Okay. Apakah pelan kerajaan untuk menaik tarafkan hidup rakyat dari sudut gaji dan pekerjaan? What is your take? Sebab kalau kita tengok dekat Cik, gaji petengah di Malaysia, so kita tak banyak lah. So tahun 2016 dia RM2,000. Okay. Lepas tu 8 tahun kemudian kita naik just by RM793. Actually not bad tau. Not bad. You ask. Mungkin untuk Encik tak not bad, tapi untuk itu bermakna 5% lebih. Okay. 5% lebih. Okay. So actually 5% per year. Okay. Not bad. Okay. So, pasal you tengok, pasal kalau you extend chart ni sampai 2020, sorry, tahun 2000. 2000, okay. 1,000 lebih je. Okay. Kan? So pertumbuhan gaji tu memang ada. Okay. Kita tak boleh naratif yang katakan nafikan gaji lah dekat Malaysia ni stagnant, tak betul. Okay. Memang tak tepat. Okay. Memang dia tumbuh. Isu underemployment tu memang betul. Underemployment itu memang ada isu. Tapi sebenarnya isu tu ialah ketidakpadanan antara keperluan ekonomi dengan sistem pendidikan kita. Okay? Pasal kita banyak keluarkan graduate, tapi ekonomi tak perlukan graduate. Ekonomi tak perlukan graduate. Tak perlukan graduate. Secara purata. Itu satu statement yang sangat panas. Okay, tapi tak apa. Itu pun saya dengan pendidikan tinggi memang tak setuju. Okay. Jadi secara puratanya ekonomi moden yang telah membangun 25% sahaja daripada pekerjaan baru memerlukan ijazah. Hanya 25% sahaja. Isu ketidakpadanan antara qualification dengan pekerjaan ni bukan unik kepada Malaysia. Ada negara membangun yang timnya pengeluaran graduate lagi tinggi. Okay. The problem is worse. Okay. Much worse. Jadi kita punya dalam lingkungan 40%, kan. Tapi keperluan ekonomi sebenarnya 25 hingga 30% saja. Okay. Lagi satu isu ialah ketidakpadanan dengan antara qualification dengan keperluan kerja. Kita perlukan lebih ramai engineer, tapi banyak yang keluar doktor actually tak cukup. Doktor takkan mencukupi pasti. Accountant, okay. Islamic studies, law, so dia punya qualification tak menjurus kepada pekerjaan apa yang perlukan. Kita lepas tu kita tengok dan lagi berperinci lagi kan, banyak keperluan kita adalah jurutera elektrik.
Pasal nak masuk semicon, electrical engineering, nak masuk dalam semiconductor industry, dalam semua teknologi tinggi ni kan. Tapi engineer yang kita dapat ada chemical, ada lain-lain lah, kejuruteraan, construction dan sebagainya. So tak matching tak lah. matching. Tapi saya rasa dekat situ timbul persoalan dia. Kenapa kita tak boleh menghasilkan lebih banyak contohnya electrical engineers? Sebab saya rasa macam benda ni telah dibincangkan dalam episod kita yang pertama. Okay. Sebab gaji minimal dia bila keluar untuk engineers is very less. Okay. Sangat-sangat kurang. Itu masalah dia. Betul. Itu masalah dia. Di sana kita sangkut. Sebab engineers tak nak macam, kenapa saya perlu kerja untuk 4 tahun belajar susah payah. Betul. Tapi gaji saya untuk next 5 tahun is just 3,000. Tak cukup. Tak cukup. Walaupun nak macam Cik Syam cakap, kita ada increase of 5%. Okay. Tapi secara realitinya hari ni dengan kos sara hidup yang tinggi, adakah gaji ni cukup? Saya rasa tak cukup. Itu downline dia lah. Tapi itu kita tengok tempat juga. Okay. Kalau KL tak cukup. Memang tak cukup. Kalau dekat Terengganu ke Kelantan mungkin cukup. Ya, tapi pekerjaan bukan dekat Kelantan ke Terengganu. Masalahnya kat KL. Yalah. So memang ada isu. Okay. Itu isu. Saya nak tanya satu soalan tambahan. Apakah gaji minima untuk seorang graduan fresh grad, yang baru keluar universiti? Tapi graduan tak patut dapat gaji minima. Okay. Tak patut. Gaji minima untuk pekerja yang tak ada qualifikasi. Okay. So soalan saya macam ni. What is the basic salary a fresh grad should get in today's dekat KL? Kat KL. Kalau tak silap saya, tolak makan, minum, sewa rumah, kereta and planet. Actually kalau 2,800 tu minimum lah. Minimum yang betul-betul kat sini. Okay. Ya. Memang tak ada lebihan. Tapi itu pun you memang potong semualah. You duduk dekat dalam bilik bukan rumah. Betul. You sewa bilik bukan. You guna public transport bukan guna kereta. Ya. So memang ada KWSP ada keluarkan apa kita panggil belanjawanku. Okay. So kita ada mengkaji gaji minima untuk beberapa kawasan di Malaysia. Antaranya KL, Penang, Johor Bahru, KK dan sebagainya. Memang ada perbezaan besar antara KL dengan tempat lain. Okay. Tapi itu minima. Secara as a rough figure, adakah 3,500 cukup? Adakah 4,000 cukup? Dia ikut keupayaan dia. Pasal kalau nak katakan MNC, GLC apa semua, dah okey. Dah okey. Okay. Memang kita dalam ada inisiatif yang kita panggil Gear Up untuk GLC dan GLIC. Okay. Ya. Dan satu daripada inisiatif bawah strategi itu ialah gaji living wage. Ya. Semua GLIC dah adopt living wage. Untuk semua pekerja dia orang. So kita akan turunkan kepada GLC, tapi itulah ada some technical issue dekat situ lah. Pasal umpamanya kalau syarikat peladangan susah sikit. Okay. Ya. Baik. Memang susah sikit. Pasal dia unskilled worker. Banyak unskilled worker. Dia skilled worker dalam 10%, 90% unskilled worker yang kerja kat ladang. Kalau living wage kat situ memang susah sikit. Tapi kita cuba. Ya. Tapi isu gaji ni memang very difficult. Very difficult. Because bukan kerajaan boleh tetapkan. Kita boleh tetapkan gaji minima. Tapi gaji purata tu semua kita boleh tolong push saja. Ya. So daripada GLC, daripada GLIC kita boleh push. Daripada kalau PMKS memang susah sikit. Susah sikit lah. Tapi kita cuba. Dalam antaranya ialah kita dah hadkan kemasukan pekerja asing. So memang ada target. Ini adalah had untuk 5 tahun ke depan. Tak boleh tambah. Tak boleh tambah pekerja asing. Tak boleh. What's the number of it? Dalam 2.3 million kalau tak silap saya. Max. Banyak. Itu banyak. Banyak. Pasal ini adalah pekerja yang ada sekarang. Kalau kita hantar balik, nanti kan perniagaan dekat sini pula terjejas. Betul. Kita punya pembinaan boleh terjejas. Pembinaan terjejas, peladangan terjejas. Banyak lah. Tapi ada pembaruan, ada pembaikan yang telah dibuat oleh syarikat ni. Umpamanya kalau macam syarikat peladangan semua dah adopt drone teknologi, AI dan sebagainya. Dia ada perubahan pekerjaan juga
di mana setengah-setengah pekerjaan yang dibuat oleh yang unskilled worker sekarang boleh dibuat oleh drone, dan pekerjaan itu boleh dibuat oleh graduan, bukan dekat ladang tapi dekat office. Kat office. So you tak payah turun padang. Okay. So apa ni adalah antara perubahan dalam ekonomi sekarang. Cik Syam, kerajaan kan ada baru-baru ni telah melaksanakan satu cukai, iaitu cukai dividen untuk adalah beberapa pembawa cukai. Yep. Okay, cukai dividen, SST atau other example that you can name on. Tapi soalan yang saya ingin tujukan pada Cik Syam, kenapa cukai untuk golongan kaya macam LGT, Luxury Good Tax, tak diperkenalkan? Okay, mungkin dia akan kembali balik kepada yang tadi Cik cakap, apakah golongan kaya. Tapi kenapa benda tak diutarakan kepada golongan yang betul-betul kaya sebenarnya? So satu ialah isu sebenarnya hasil dia tak banyak. Satu. Okay. Keduanya ialah kita tengok untuk barangan yang boleh dikatakan luxury goods kan. Apakah definisi luxury goods? Pasal kita tengok emas. Okay. Emas tu actually luxury, sangat-sangat luxury. Tak. Saya tengok tangan saya takut. Itulah. Tapi untuk setengah-setengahnya, macam isteri saya daripada Penang. Okay. Dia turun mamak lah. Okay. Tapi satu daripada dia punya budaya dia orang ialah bila kahwin kena ada gelang emas. Okay. Ya. Tak kira kaya, tak kira miskin, kena ada. Okay. Jadi kalau kita letak cukai atas barang kemas, umpamanya, siapa yang sebenarnya bayar? Bukan tak not necessarily orang kaya. Semua kena bayar lah. Semua kena bayar. So ada isu dekat situ. Lepas tu barangan-barangan lain macam brand name-nya good apa semua boleh dibuat, tapi sebenarnya hasil dia not worth the system. Okay, mungkin Cik Isham boleh bagi contoh lain untuk LGT, Luxury Good Tax. Selain emas, apakah benda lain dalam pemikiran Cik Isham? Motor high CC. High CC lah. Okay. Umpamanya kereta susah sikit. Tapi kalau kereta susah sikit, adakah macam mana you define luxury car? Lamborghini, Ferrari, itu ikut brand. Okay, kan? Bukan so kita tak ikut brand lah, kita ikut kalau you nak tetapkan umpamanya CC kan, dia punya kupaian enjin ni kan. EV macam mana? EV tak ada CC. Faham? Kan? Kebanyakan jenama kereta mewah pun sekarang dia guna turbo. Turbo maknanya CC dia kurang. Okay. Kebanyakan kereta macam BM, macam Merc semua kurang daripada 2 liter. Kan? Dia guna turbo instead. So kalau nak ikut CC susah juga. Kalau ikut jenama, ada juga brand ni ada yang budget punya. Okay. Budget punya kereta. So nak ikut jenama pun susah tak berapa tepat. Lah. So actually it's actually a complicated question. Apakah luxury good tu sebenarnya? Kalau ikut brand tu kita boleh bincang dengan brand owner apa semua, tapi maksudnya tapi itulah hasil dia, it's not worth the effort. Tapi tak adakah satu polisi atau satu guideline yang ada pada kerajaan untuk mendefinisikan you kena buat satu-satu. Itu masalah. You kena buat satu-satu. Okay. So katakan barang kemas tu kan, kalau kita letak had, umpamanya kata RM10,000 kan. Okay. Actually itu adalah bukan nak kata orang nak guna, itu adalah investment untuk ramai orang. Kan? Okay. Cik Syam, dalam laporan Household Income Survey 2024, okay, jurang ketidaksamaan pendapatan menurun dengan mendadak daripada 0.404% kepada 0.390%. Okay. Apakah based on Cik Syam punya expertise, pengalaman Cik Syam, what contribute to this? Okay, you tengok kan, pertama you tengok 2014. 14, okay. Daripada 0.431 diturun kepada 0.401. Okay. Itu yang actually penurunan yang sebenarnya. BRIM yang telah diusahakan oleh
kerajaan yang depan. Bosku. Okay. Yes. Okay. So actually sebenarnya itulah impact BRIM. Okay. Dan bila kita tengok dalam dalam tahun 10 tahun yang lepas ni kan, kebanyakan turunannya ialah daripada BRIM kepada BSH kepada sekarang SDR dengan SARA. Okay. Ya. Dan bila kita membuat sasaran yang lebih tepat, itulah impact dia. Ya. Kedua faktor dalam ni ialah seperti yang kita cakap pasal gaji tu kan, gaji masih meningkat. Ya. Okay. Dan bila kita tengok di mana julat mana gaji meningkat, mostly ialah actually kat bawah. So itu mengurangkan jurang pendapatan. Ya. Pendapatan ke atas actually just lebih kurang 5%, tapi bila kita tengok the B10, B20 kadang-kadang double digit. Itu adalah impact gaji minima. Okay. Ya, so push up that one, so kita compress the wage distribution. Kita selalu dengar istilah macam awal tadi Cik Syam ada jelaskan tentang kemiskinan tegah, kemiskinan mutlak dan kemiskinan relatif. Okay. Mungkin secara summary, okay, in a very short term, Cik Hisham boleh jelaskan apakah perbezaan ketiga-tiga benda ni, okay, dan kerajaan patut memberikan perhatian yang lebih detail kepada yang mana satu, bahagian mana satu, mutlak, relatif atau tegah. Okay, so mutlak pertama ya. Okay. Pasal mutlak tu very clear. Dia ada apa dia panggil paras garis kemiskinan. Paras garis kemiskinan. Okay. So they call it the poverty level. Poverty level. Income. Okay. Itu the nombor sekarang dalam 2,300 untuk isi rumah, something like that lah. Ya. Itu daripada actually daripada international standard. Kita tabulate apakah keperluan makanan, apalah keperluan perumahan, apa semua. Tambah tu ini adalah pendapatan minima. Siapa yang di bawah level pendapatan tu ialah kemiskinan mutlak. Baik. Kemiskinan tegak adalah the definition dekat kita gunakan ialah setengah daripada kemiskinan mutlak. Yeah, so it's half. Okay. Yeah. Kalau tak silap saya, kemiskinan mutlak is around, I can't remember, 4-5%, something like that. Okay. Yeah. Kemiskinan tegak is less than 1%. Less than 1%. Less than 1%. Okay. Yeah. PM punya menekankan kepada miskin tegah dulu. Kemiskinan tegah. Ya, kita nak hapuskan kemiskinan tegah. Lepas tu kita fokus kepada kemiskinan mutlak. Mutlak. Okay. Ya. Because apa yang sebagai negara yang akan dapat high level income ni, kita tak patut ada poverty langsung. Tegak Absolute lah. poverty. Tak patut ada kemiskinan tegah lah. Absolute hardcore poverty. Zero. Kita tak nak, kosong. Okay. Absolute poverty kita akan cuba hapuskan. Kemiskinan relatif tu banyak digunakan di negara yang already membangun. Umpamanya US, UK, Europe dan sebagainya. Okay. Dia adalah relative income, relative poverty. Dia gunakan kalau tak silap saya 40% daripada pendapatan pertengahan. Ya. So it's a relative basis. So dia ikut kata kalau negara dah sampai pada satu tahap pembangunan, kebanyakan daripada warga negara patut di atas tahap tu. Ya. Tapi ini memang moving target. Okay. So tak akan hapuskan kemiskinan relatif. Ya, memang ada yang ni. Tapi daripada segi policy, dia baik ada benda tu pasal you boleh target orang yang seperti saya cakap tadi kan, precariat, yang dalam precarious situation. So kita nak ada seperti yang kita cakap dalam rangka ekonomi madani, we want to raise the floor. Raise the floor. Okay. Cik Syam, sebenarnya kita dah sampai ke akhir episod kita untuk sesi podcast hari ni. Tapi saya ada satu soalan dalam saya punya minda. Okay, I wanna ask something that came out along the way. Sebab Cik Syam pernah berkhidmat di KWSP. Cik Syam adalah seorang yang sangat berpengalaman dalam ekonomi. Masa COVID atau post COVID, bekas Perdana Menteri kita telah membenarkan rakyat untuk mengeluarkan duit daripada akaun KWSP. I think akaun kedua saya tak silap saya.
Akal satu. Akal satu. Okey. Untuk Cik Isham pernah bekerja di KWSP. Okey, ada pengalaman yang sangat luas. Was that a right move? It was saya rasa the first one. Aisina. Actually ada the second one. Okay. Because kita membuat pengeluaran iLestari daripada account 2 masa betul, tu. iLestari betul. Ya, That betul. was the first one. That one betul-betul masa yang buntu lah, betul desperate lah. March April 2020. Betul-betul kena COVID kita buat. Okay. iLestari boleh keluarkan duit. Okay. Daripada account 2. Baik. Itu tak ada isu. Okay. Aisina tu kita buat dalam Disember 2020. Okay. Hujung tahun. Hujung tahun. Itu memang perlu. Okay. Saya rasa itu dalam keadaan mendesak, orang memang betul-betul perit. If you look at kita punya kadar pengangguran masa tu, sangat tinggi? Tak sangat tinggi. Tak sangat tinggi. Okay. It's only about 7%. Okay. Ya. Tapi itu tak masukkan orang yang dia gunakan istilah furlough. Okay. Furlough maknanya you tak dibuang kerja, tapi you tak dapat gaji. Saya critical. That one dalam bulan April 2020 jumlah pekerja yang di bawah kategori furlough ni 2 juta lebih. Wow. 2 juta lebih. Tak bekerja tapi tak dapat pendapatan. Duduk kat rumah tak buat apa, tak dapat gaji. Tapi bekerja. Tapi tak dibuang kerja. Tak dibuang, tapi masih bekerja lah. Masih bekerja lah. Tapi tak dapat gaji. 2 juta. There's no income coming in. No income coming in. So kita tahu memang keadaan masa tu memang desak lah. Betul-betul mendesak. Betul-betul mendesak. So kirakan that first Aisina tu memang perlu. Itu kita tak nafikan. Betul. Memang ada manfaat daripadanya. Ya, ada keperluan. Masalahnya datang daripada siapa yang membuat pengeluaran. Ya, pasal dalam, kalau tak silap saya ni semua data-data lama kan, 80% ialah Bumi Putra. 80% ialah Bumi Putra. Yes. Okay. And Bumi Putra pun di tahap simpanan dekat KWSP rendah. Okay. So memang habislah duit persaraan dia orang. Yalah, keadaan mendesak memang diperlukan, tapi itulah yang akibatnya. Saya agak yang lagi dua pengeluaran itu not so much. Okay. Soalan ni mungkin soalan kontroversial, tapi tak apa, saya nak tanya. Bumi Putra dan bukan Bumi Putra. Kenapa pada masa itu warga Bumi Putra yang lebih banyak mengeluarkan berbanding kepada yang bukan Bumi Putra? Adakah itu satu maksud mengatakan yang the non-bumi have a better saving? Yes, memang tepat. Non-bumi memang I would say not non-bumi. Chinese have more savings. India not so much. Maybe Indians are bad at savings actually. It's a little in between. Tapi masalah masyarakat India ni ialah inequality is higher. Inequality in Malaysian Indian is higher than the rest of the nation. Okay, worse than bumi. Okay, so dia punya Gini untuk masyarakat India ni lagi tinggi daripada yang lain. So ada yang betul-betul kaya, ada yang betul-betul miskin. So itulah tak boleh compare lah. Tapi actually kalau nak kira pengeluaran tu is actually not significant. Yang significant ialah Bumi Putra. Dan kenapa perkara ni jadi ialah kebanyakan Bumi Putra tak adalah nak katakan kebanyakan, tapi ramai bumi kerja dalam membuat perniagaan atau membuat pekerjaan yang tidak formal, tak dapat gaji setiap bulan. Jadi simpanan diorang dalam KWSP, pasal KWSP punya kaedah ialah dia potongan daripada gaji formal. Betul. Ya. Jadi kalau tak dapat gaji, tak ada potongan, tak ada simpanan. Kalau buat perniagaan sendiri pun tak ada potongan. Tak ada. You kena buat secara voluntary. Voluntary. So ramai rakyat Bumi Putra yang
dia bekerja juga. Ada pernah bekerja formal tapi 3-4 tahun lepas tu dia buat perniagaan atau dia buat kerja tak formal. Ya. Dia pergi keluar masuk. Ya. Jadi simpanan dia orang kurang. So bila buat pengeluaran tu habislah. So memang tak banyak boleh dikeluarkan pun. Post effect dia sangat tinggi, sangat teruk lah. Lepas tapi alhamdulillah selepas COVID tu pembinaan balik simpanan tu kita nampak. Okay. So ada. Keduanya ialah KWSP memang fokus ada kempen untuk simpanan voluntary. So itu pun kita nampak ada banyak peningkatan, ramai orang dah sedar kepentingan ada simpanan tu. Okey. Ya. Sekarang pun ada kaedah untuk pekerja gig. Gig betul. Untuk membuat caruman. Dan I think ketiga ialah penstrukturan ekonomi pun lebih kepada formal sekarang. So ada peningkatan daripada orang yang berdapat gaji. So simpanan tu dapat dibela. Yang masalahnya adalah kepada golongan yang dalam 45-50 ke atas. Pasal simpanan dah habis, pekerjaan pun susah nak dapat. Okay. Kan, so you nak build back the savings memang tak ada masa dah. Okay. Cik Hisham, kita sangat terharu, sangat mind blowing dengan perkongsian Cik Hisham. So kita nak mengucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama The Overview. Untuk penonton dan pendengar kita, sampai sini saja kita punya episod pada hari ini. See you on the next one. Thank you and bye-bye.